Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah dua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah dua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 46 surah Ar-Rum, ayat 46 surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Allah jualah yang menghantarkan angin-angin yang membawa berita gembira untuk umat manusia. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin-angin agar kamu wahai manusia terus menerus merasai, menikmati daripada kasih sayang Allah, yakni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Allah jualah yang menghantarkan, mengutuskan angin-angin agar kapal-kapal di lautan dapat bergerak dengan ketentuan Allah jua, memunggah barang-barang dagangan bagi memenuhi keperluan umat manusia. Allah jualah yang menghantarkan angin-angin agar kamu dapat memenuhi mata pencarian hidup kamu daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Mudah-mudahan kamu bersyukur wahai umat manusia. Kamu benar-benar menghargai apa jua yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Ayat 46 surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan kepada kita 5 nilai angin. Yang pertama,
angin merupakan pembawa berita gembira. Yang kedua, angin memastikan kita terus menerus merasai, menikmati rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, angin membolehkan manusia menjalankan pelbagai kegiatan urusan perdagangan bagi memenuhi keperluan manusia itu sendiri. Yang keempat, angin membolehkan manusia itu memenuhi mata pencarian hidup masing-masing dengan pelbagai bentuk limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, moga-moga manusia sentiasa menghargai apa jua pemberian Allah melalui saluran tiupan, hembusan, gerakan angin. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan 5 nilai angin. Salah satu daripadanya angin yang bertiup membawa nilai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiupan angin memastikan umat manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini terus menerus menikmati kasih sayang Allah, terus menerus merasai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqakum, supaya kamu wahai manusia dapat menikmati dan terus menerus merasai daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasysyirat wa liyudhiqakum mir rahmatih wa liyudhiqakum mir rahmatih, agar kamu wahai manusia terus menerus merasai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus menerus merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ialah tiupan angin, gerakan angin, hembusan angin-angin itu memastikan kita terpelihara daripada pelbagai bentuk perkara yang tak diingini, antaranya penyakit yang menyerang tubuh badan manusia, penyakit yang menyerang tanaman, apatah lagi tanaman itu sebagai sumber makanan manusia, penyakit yang menyerang binatang-binatang ternakan, apatah lagi binatang ternakan itu merupakan sumber makanan
utama untuk manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan angin-angin ke muka bumi. Allah jualah yang mengutuskan angin-angin ke muka bumi. Allah jualah yang memastikan angin terus bertiup dan bergerak di muka bumi agar manusia terus menerus mendapat dan meraih rahmat Allah. Tiupan angin memastikan bahawa muka bumi ini terpelihara daripada apa jua bentuk perkara yang tak diingini, terpelihara daripada ancaman, khususnya ancaman serangan penyakit. Penyakit yang menyerang di alam daratan, penyakit yang menyerang di alam lautan, penyakit yang menyerang di alam tumbuhan, penyakit yang menyerang di alam haiwan, penyakit yang menyerang di alam manusia. Apa yang berlaku kini? Penyakit menyerang di segenap muka bumi, baik di daratan kena serangan penyakit, di lautan kena serang penyakit, di alam tumbuhan, alam haiwan, alam manusia, maka disebut wabak. Wabak, penyakit yang meratai, merebak, tak terkawal dan berjangkitan sesama manusia. Untuk di alam manusia, untuk di alam tumbuh-tumbuhan begitu juga, merebak, berjangkit sesama tumbuh-tumbuhan di alam tumbuhan. Begitu juga di alam haiwan, merebak, berjangkit sesama haiwan. Paling menakutkan haiwan ternakan, baik lembu mati bergelimpangan, kerbau mati bergelimpangan, kambing mati bergelimpangan. Ini yang dilaporkan di dada-dada akhbar. Sekarang akhbar dah tak ada siapa yang nak beli. Harapkan cikgu je beli, tapi cikgu dah pencen dah, duit pencen pun tak cukup nak beli akhbar. Surat khabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan pun dengar je lah berita perkembangan semasa. Buletin TV 3. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita dapati? Penyakit berleluasa di alam manusia, alam daratan, alam lautan, alam tumbuhan, alam haiwan. Wal-i'yazu billah. Siapa yang balik dari Sabah positif COVID-19, semua kena tahan. Kenapa? Seberang laut. Memang seberang laut, menyeberangi laut. Ya, menyeberangi laut, tapi dah jadi wabak. Penyakit tu merebak di segenap ufuk. Ayat 53 surah Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya kami akan perlihatkan kepada umat manusia akan bukti-bukti kekuasaan kami di segenap
ufuk daratan, adanya alam daratan. Ufuk lautan, adanya alam lautan. Ufuk di mana tumbuhnya pelbagai pokok-pokok alam tumbuhan. Ufuk di mananya menjalani hidup pelbagai haiwan binatang, alam haiwan. Ufuk di mana melata manusia menjalani kehidupan alam manusia. Sanurihim ayatina fil afaq. Ufuk. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, saya baru balik daripada Perak, 3 hari di Perak. Daripada Ipoh turun ke Wong Songkai, turun ke Trolak, turun ke Slim River, dah ditukar nama Bandar Muallim, turun ke Tanjung Malim, dah sempadan Perak dengan Selangor. Tanjung tu tempat yang jauh, tempat yang tersisih, maka orang Melayu sebut Tanjung. Dulu ada seorang yang alim, Tanjung Muallim, lama-lama disebut Tanjung Malim. Tanjungnya di Perak, pengkalan utamanya di Raub Pahang. Sebab itu di Raub adanya Batu Malim. Batu Malim dia berhubung dengan si Tanjung Malim, merentasi pergunungan Banjaran Titiwangsa. Tak tahu tak apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya diminta untuk merentasi Banjaran Titiwangsa bagi mengesahkan persempadanan antara Pahang dengan Perak yang memisahkan 2 muallim, Batu Malim dan Tanjung Malim di Ulu. Ulu apa? Ulu Slim River. Dulu nama orang putih Slim River. Sekarang sungai itu dah tak slim lagi. Air kurang, tak berapa nak dalam, mengecil. Tahun 80 saya naik bas nak pergi ke utara, lalu Slim River pening. Berhenti dekat Tanjung Malim nak pergi ke Ipoh. Dari Tanjung Malim nak ke Ipoh, kita kena lalu Slim River, jalan belok. Orang marah. Almarhum Tun Hussein On buat lebuh raya 2 laluan aja 1981. Belum ada plus lagi waktu tu. Tak tahu tak apa. Yang penting tuan-tuan duduk di kampung Kurnia, bersebelahan betul dengan kubur yang dah penuh, menjadi rebutan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, aku pasal nak pergi sana, pergi Institut Tanah dan Ukur Negara. Ada satu institut kerjanya tak ngabis-ngabis ngukur tanah orang aja. Institut Tanah dan Ukur Negara, Institut. Kenapa nak tengok tanah? Kerana tanah pun kena wabak. Habis dah, semua kena. Air kena, tanah kena, udara kena, apatah lagi manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala dah tarik salah satu daripada nikmat yang Allah beri. Angin merupakan anugerah Allah. 5 nilai angin, maka salah satu daripada nilai angin yang berharga untuk manusia maupun untuk alam sejagat, apa dia? Angin
membolehkan manusia terus menerus merasai rahmat kasih sayang Allah, terpelihara kita daripada serangan pelbagai penyakit. Allah Ta'ala dah ambil salah satu daripada nilai nikmatnya, maka semua kena penyakit dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan saya dia VSS, apa makna Fakultas Taulah, V yang syak sendiri, dia kena berhenti, gaji dah elok 35,000 sebagai jurutera, apa nama ni, juru ukur bahan pun diukurnya. Orang batu pahat tapi dah kerja lama dekat Selangor, dah ada banglo dekat Selangor, dah elok-elok gaji 35,000 sebulan, tiba-tiba kena wabak ni, kena buang kerja. Dan dia pun ada juga buat part time ternak lembu dekat tanah reserve orang asli Hulu Langat. Dia ternak lembu tak banyak lah, 70-80 ekor. Dia minta saya tolong kerana dah 20 ekor mati dalam sepanjang COVID ni. Dalam masa 8-9 bulan PKP ni dah 20 ekor lembu dia mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia minta saya hidupkan balik lembu tu. Boleh, dah mati-matilah. Maka saya nyatakan kepada dia, jangan kata engkau kawan baik kita yang dekat Sri Medan. Saya ada kawan dekat Sri Medan, takkan tak tahu tu semua tempat wong Jawa kabeh. Kambing pun mati bila rezekinya rumput aja tak mati, tinggal lagi tak ada siapa nak beli rumput musim-musim COVID ni kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan saya yang ternak kambing mati, yang ternak lembu mati. Dekat Negeri Sembilan seorang lagi lah kawan juga, saya suruh dia ternak kerbau. Dia kumpul kerbau-kerbau, dia beli dekat Juasih Negeri Sembilan tu, dia pun ternak lah. Sebaya dengan saya 53 tahun, umur 50 dia dah letak jawatan, maka dia ternaklah kerbau. Kenapa? Kerana saya suruh dia, daripada ternak lembu baik ternak kerbau. Kerbau ni kuat. Kenapa? Yelah tak macam lembu, lembu ni lemah sikit. Kerbau ni ditahan sakit, mati juga. 40 ekor lah dia kata, tuan-tuan, 40 ekor yang mati 18 ekor dah. Musim kita kata tempoh masa serangan wabak penyakit ni. Pergi Perak, kawan saya di Perak tanam cili. Cili tu, kalau dulu cili tu kerenting, dia punya apa, daun dia kerenting, diluruskan aja kerenting daun tu. Sekarang dengan kata kerenting, dia kata cili tu dah nak petik, tiba-tiba tengah-tengah itu busuk cili tu, gugur, busuk. Cili pun busuk. Selama ni siapa berani? Cuma tak berani. Monyet pun mikir juga nak makan cili. Kena COVID ni habis dengan cili pun busuk, gugur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tanya dengan dia, kenapa tak rojok Jabatan Pertanian? Dah habis rojokkan dah tak tahu nak tengok buku rojokkan SPM ke apa. Maka rojoklah saya, konon-kononnya bomoh cuaca dan musim. Tak ada. Saya bukan bomoh cuaca dan musim, cuma ingat ulangan jadual cuaca dan musim, itu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, 800 tahun yang lalu, mengingatkan kita apabila berlaku perubahan tiupan angin, jadual angin tu dah berubah, jaga-jaga. Itu tanda-tanda nak datang penyakit. Tak kiralah penyakit yang menyerang di alam tumbuhan, di alam haiwan, di alam daratan, alam lautan, begitu juga alam manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin kita ni dah mula berubah. Bila? Sebenarnya dah mula berubah selepas banjir 2 kali Kota Tinggi, 2006 Disember, 2007 Januari. Ingat tak Bilal? 2 kali Kota Tinggi banjir, 2006 Disember, 2007 Januari. Selepas banjir tu, maknanya 2008 sampai kini 2020 berlaku perubahan angin. Angin tak ikut jadual. Angin lewat sebulan. Monsun timur laut lewat sebulan. Monsun barat daya pun lewat sebulan. Ada kalanya monsun barat daya awal sebulan. Tengok dia punya. Kalau begitu bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana apabila angin yang biasa bertiup di penempatan kita ni tiba-tiba tak ikut jadual, terlewat, yelah, kita manalah mampu nak suruh dia, sukati dia lah nak datang. Tiba-tiba dia tak ikut jadual, lambat sebulan. Timur laut, barat daya cepat sebulan. Wah, berubah. Maka berlakulah perubahan cuaca. Berlaku perubahan cuaca, ini yang diingatkan kepada kita. Penempatan kita mula terancam dengan serangan penyakit. Keadaan lebih teruk apabila penyakit merebak, wabak, dan lebih teruk lagi berulang-ulang. Sangkanya PKP awal, maka kita negara dunia yang antara paling awal bebas daripada PKP. Tidak, kena tunggu juga 2 tahun. Sangkanya PKP awal, kita buat awal, insya-Allah 6 bulan dah boleh dapat kita kata jalani hidup seperti biasa. Nampaknya kena cukup juga 2 tahun ni. Sekarang dah 8 bulan, nak masuk 9-10 bulan. Wal-i'azubillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, salullah min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma arsalat bi wa ta'awwazu billah min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalat bi. Mohonlah kepada Allah kebaikan angin-angin yang bertiup. 1. Mohonlah kepada Allah kandungan angin yang bertiup. Mohonlah kepada Allah kebaikan yang dibawa oleh angin yang bertiup. 3. Pertama, kebaikan angin. Yang kedua, kebaikan kandungan angin. Yang ketiga, kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh si angin itu. Dan mohon pada Allah. 3.
agar Allah lindungi daripada pertama kejahatan angin. Ya, ada angin jahat juga. Dan daripada kejahatan yang dikandung oleh angin. Kenapa pula? Kerana kita pun tak nampak angin. Tiba-tiba je dia terbangkan atap rumah. Kejahatan angin, satu kejahatan yang dikandung oleh angin, kandungan angin. Dan yang ketiga kejahatan yang dibawa oleh angin. Oh, dah setengah jam cukuplah. Lebih-lebih nanti cikgu tak faham. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.